Hadirin hadirat sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjemput Puan Nurlida Datuk Haji Ahmad Syahibuddin, Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik KPWKM untuk meneruskan sesi khas Rang Undang-Undang Anti Gangguan Seksual bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Dr. Maziah binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berbahagia Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Profesor Dr. Rosli Rajikan, Prof. Naib Chancellor Strategi dan Pembangunan Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berusaha Encik Chua Chun Hua, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik KPWKM, yang berbahagia Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Shahabuddin, yang di-Pertua Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia, yang berbahagia Datuk Dr. Hafsah Hashim, Pengerusi Women Leadership Foundation, yang berusaha Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Universiti Kebangsaan Malaysia, pegawai-pegawai daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pegawai-pegawai Universiti Kebangsaan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dan sebelum saya bermula dengan taklimat saya, izinkan saya untuk memohon kebenaran untuk menggunakan perkataan tuan-puan daripada Tan Sri Datuk untuk memudahkan saya dalam berbicara berkaitan dengan rang undang-undang anti gangguan seksual. Okay. Gangguan seksual ni merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian yang khusus kerana ia boleh mendorong kepada perlakuan jenayah seksual yang lebih berat dan serius seperti serangan atau keganasan seksual termasuk rogol. Perlakuan gangguan seksual tidak wajar dianggap kecil, remeh dan tidak penting kerana ia memberi kesan yang amat negatif terutamanya kepada psikologi manusia seperti trauma, fobia, takut dan seterusnya, menjejaskan rutin harian, produktiviti, kesejahteraan dan kehidupan manusia secara keseluruhannya. Okey, seperti mana yang berbahagia Datuk Dr. KSU maklumkan tadi, alhamdulillah dengan izin Allah telah terlakar dalam sejarah, maknanya rang undang-undang AGS telah pun diluluskan di Dewan Negara petang semalam. Dan seperti mana yang telah bahagia Datuk KSU nyatakan tadi bahawa komitmen KPWKM sekarang adalah untuk memastikan garis panduan peraturan digubal dan untuk memastikan supaya tribunal yang ditubuhkan di bawah RUAGS ini dapat dilaksanakan insya-Allah. Dan okey, seterusnya apa itu sebenarnya gangguan seksual? Okay, seperti mana yang dinyatakan di bawah peruntukan Fasal 2 RUAGS, gangguan seksual telah didefinisikan sebagai apa-apa kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Dan kalau kita lihat kepada definisi ini, ada 4 elemen penting yang perlu diberi perhatian dalam menakrifkan sesuatu perbuatan gangguan seksual, iaitu yang pertama, kelakuan tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, ditujukan kepada seseorang dan menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Okay, next. Okey, seterusnya adalah bentuk gangguan seksual.
Sesuatu gangguan seksual itu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk meliputi lisan, kata-kata, komen, gurauan, usikan, bunyi dan soalan-soalan yang berbentuk ancaman atau cadangan seksual. Seterusnya B, bukan lisan. Bukan lisan ni maknanya melibatkan pandangan atau kerlingan yang memberikan bayangan niat atau keinginan berbentuk seksual. Visual artinya menghantar atau menunjukkan mesej berunsur seksual menerusi media elektronik atas talian atau secara berhadapan. Isyarat iaitu menggunakan isyarat yang membayangkan perlakuan seks atau lain-lain berkaitan atau kalau dari segi fizikalnya pula, segala bentuk perbuatan fizikal dalam jarak yang terlalu rapat sehingga menjurus kepada rasa kurang selesa. Okay, next. Seterusnya adalah objektif penggubalan RUU-AJS, iaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesedaran masyarakat tentang perlakuan gangguan seksual dan kesan-kesannya terhadap mangsa serta menghapuskan budaya patriarki dan misogini yang menyebabkan gangguan seksual sering dinormalisasikan dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya adalah untuk menyumbang ke arah mewujudkan ekosistem dan persekitaran yang selamat dan kondusif serta menyokong potensi rakyat terutamanya wanita untuk menyumbang secara aktif dalam pembangunan negara. Objektif yang ketiga adalah RUU-AJS juga merupakan satu manifestasi penting untuk menunjukkan bahawa kerajaan prihatin dan serius dalam menangani isu gangguan seksual dan sebarang bentuk diskriminasi atau keganasan berasaskan gender, dan seterusnya adalah pemakaian yang lebih meluas untuk menangani kekangan perundangan dan dasar sedia ada berkenaan gangguan seksual yang terhad kepada sektor pekerjaan sahaja. Sebab RUU ni skop dia luas. Bukan sahaja sebab gangguan seksual ni dia tak semestinya berlaku dalam tempat kerja, tetapi dia boleh berlaku di mana-mana. Jadi itulah antara objektifnya, dan seterusnya adalah merealisasikan obligasi antarabangsa Malaysia sebagai negara anggota yang antaranya kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan negara pihak Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita iaitu CEDAW untuk menghalang dan menghapus gangguan seksual yang merupakan satu bentuk pencaburan hak asasi ke atas seseorang individu, dan seterusnya menangani isu underreporting atau kurang kes yang dilaporkan disebabkan kesukaran mangsa untuk membuktikan kes di bawah perundangan sedia ada selain malu dan takut untuk tampil ke hadapan. Okay, next. Seterusnya adalah kekangan perundangan yang sedia ada, dan menerusi penelitian ke atas perundangan dan dasar yang sedia ada, terdapat beberapa kekangan yang dikenal pasti melibatkan peruntukan dan pengendalian isu kes gangguan seksual. Di bawah Kanun Keseksaan Akta 574, definisi bagi gangguan seksual yang digunakan adalah terlalu luas atau tidak jelas seperti contoh yang berikut. Seksyen 354, kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat mencabul kehormatan. Seksyen 355, kesalahan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak menjatuhkan kehormatan seseorang kecuali atas bangkitan marah. Seksyen 377D, melanggar kesopanan sama ada di tempat awam atau persendirian, dan Seksyen 509, mengaibkan kehormatan seseorang sama ada dengan perkataan atau isyarat. Di samping itu, Seksyen 354 dan 509 Kanun Keseksaan Akta 574
memerlukan pembuktian elemen mensreal atau niat jahat seseorang yang sering kali sukar dibuktikan dalam kes-kes gangguan seksual dan membabitkan standard pembuktian, standard of proof yang lebih tinggi iaitu tanpa keraguan munasabah, beyond reasonable doubt. Pembuktian di bawah undang-undang jenayah turut mengambil masa yang panjang dan tiada redress atau remedy khusus kepada mangsa. Kebanyakan kes aduan yang didengar di bawah kanun keseksaan akan melibatkan kos pengurusan yang tinggi kepada mangsa, mengambil kira akan terdapat keperluan untuk melantik peguam cara untuk mewakili mangsa di mahkamah. Selain itu juga, gangguan seksual turut ditangani melalui Akta Kerja 1955 iaitu Akta 265 dan MyPPSM iaitu Garis Panduan Pengendalian Kes Gangguan Seksual di Tempat Kerja dalam Perkhidmatan Awam. Namun begitu, pemakaian akta dan perkeliling ini adalah terhad kepada sektor pekerjaan sahaja yang melibatkan tindakan ke atas pekerjaan pelaku sahaja. Di samping itu, penggunaan Akta 265 adalah terhad kepada Semenanjung Malaysia sahaja dan tidak termasuk Sabah dan Sarawak, serta keputusan untuk menentukan sesuatu gangguan seksual adalah bergantung kepada pertimbangan dan budi bicara majikan. Kod amalan untuk mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia pula tidak mengikat dari segi perundangan dan ianya kurang digunakan oleh sektor swasta sejak pindaan Akta Kerja 1955 pada tahun 2011 yang telah memasukkan peruntukan mengenai gangguan seksual. Seterusnya adalah elemen penting RUU-AJS. Pembaharuan struktural melalui perundangan khusus amat diperlukan dan penting untuk menangani kelompangan perundangan dan menambah baik sistem keadilan sedia ada dalam mengendalikan kes gangguan seksual. Selaras dengan perkara ini, ingin saya maklumkan sekali di sini bahawa elemen-elemen penting RUU-AJS adalah seperti berikut, yang mana hasrat KPWKM adalah untuk menambah baik sistem perundangan dan keadilan sedia ada melalui penubuhan tribunal khusus sebagai forum alternatif untuk mengendalikan aduan gangguan seksual yang tidak terhad kepada sektor tertentu dan terpakai di pelbagai tempat. Seterusnya adalah standard pembuktian bagi aduan gangguan seksual ialah secara imbangan kebarangkalian, balance of probability dan tidak lagi secara tanpa keraguan munasabah, beyond reasonable doubt, seperti mana dalam kanun keseksaan yang menyukarkan pembuktian. Seterusnya adalah platform RUU-AJS ini merupakan platform yang akan membantu untuk menyelesaikan aduan gangguan seksual dengan prinsip dia mampu, murah dan cepat. Dan seterusnya mengekalkan RUU-AJS ni dia adalah bersifat sivil sepenuhnya. Dan melalui RUU-AJS ini kita menyediakan remedy atau tebus rugi kepada mangsa bagi membantu memenuhi keperluan mangsa gangguan seksual terutamanya dan tidak menjadikan perbuatan gangguan seksual sebagai suatu kesalahan baharu selain daripada kesalahan yang diperuntukkan dalam kanun keseksaan. Dan seperti mana dinyatakan di bawah fasal 14 yang mana pendengaran aduan akan dilakukan secara tertutup kepada awam bagi memelihara kesejahteraan dan adalah menjadi hasrat KPWKM supaya RUU-AJS ini dapat menyumbang ke arah mewujudkan ekosistem dan persekitaran yang selamat dan kondusif serta menyokong potensi rakyat terutamanya wanita untuk menyumbang secara aktif dalam pembangunan negara. Seterusnya next. Di bawah RUU-AJS ini, suatu tribunal bagi anti gangguan seksual ditubuhkan sebagai forum alternatif untuk menyelesaikan aduan gangguan seksual macam yang saya nyatakan tadi, mampu dari segi kos, mudah dari segi aduan ataupun tata cara pendengaran dan cepat dari segi mendapatkan keputusan.
Apa yang dimaksudkan dengan mampu? Mampu itu adalah kos yang ditanggung lebih rendah kerana ia hanya melibatkan borang dan fee pendaftaran pendaftaran sahaja. Ini ada pada fasal 10 RUU AJS. Mudah, berarti pembuktian aduan gangguan seksual adalah secara imbangan ke barang kalian dan tiada keperluan untuk melantik peguam bela ataupun peguam cara. Cepat, award perlu dikeluarkan dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran tanpa kelengahan dan jika dapat dilaksanakan. Ini ada terkandung di dalam fasal 19 RUU AJS. Seterusnya adalah kerangka kandungan RUU AJS di mana secara ringkasnya RUU AJS ini mengandungi 4 bahagian, 4 bab dan 27 fasal secara keseluruhannya. 4 bahagian tersebut merangkumi bahagian tentang perkara permulaan, bahagian berhubung penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual, bahagian berhubung dengan pentadbir anti gangguan seksual serta bahagian mengenai peruntukan am dan pelbagai. 4 bab yang dimaksudkan pula meliputi bab pertama, penubuhan dan keanggotaan tribunal yang berlatar belakangkan kehakiman. Bab 2, bidang kuasa tribunal. Bab 3, perjalanan prosiding tribunal serta bab 4, award dan perintah tribunal. Okey, untuk makluman hadirin sekalian, Kementerian juga telah membuat sedikit pindaan ke atas kandungan RUU AJS dan diluluskan di Dewan Rakyat serta Dewan Negara seperti berikut. Yang pertama, penggantian perkataan meningkatkan kesedaran tentang dan mencegah berlakunya gangguan seksual dalam tajuk panjang. Dan pindah ini dibuat bagi memperjelaskan tujuan penggubalan rang undang-undang dan ini supaya selari dengan fasal 25 rang undang-undang ini yang menyatakan mengenai peranan pentadbir bagi anti gangguan seksual khususnya berkaitan elemen pencegahan dan kesedaran gangguan seksual. Pindaan pada fasal 7 yang menyatakan elemen aduan berbentuk prospektif dan had masa untuk mengemukakan aduan. Pindaan ini bertujuan bagi memperjelaskan penggunaan Akta 254 bagi penerimaan aduan gangguan seksual supaya tidak berlaku lambakan kes untuk dipertimbangkan oleh tribunal bagi anti gangguan seksual kelak. Dan pindaan pada fasal 13 melibatkan perihal representasi undang-undang di bawah RUU ini bagi isu undang-undang yang kompleks dan pindaan pada fasal 25 dengan menyatakan elemen mempamerkan notis pencegahan gangguan seksual supaya skop aktiviti diterangkan dengan lebih jelas. Butiran-butiran khusus perincian fasal RUU AJS ni adalah seperti berikut. Fasal 1, Fasal 2, Fasal 3 seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Fasal 4 berkaitan dengan peruntukan bagi keanggotaan tribunal, tempoh jawatan anggota dan allowance yang layak dibayar kepada anggota tribunal. Fasal 5 bertujuan mengadakan peruntukan bagi kehilangan kelayakan presiden, timbalan presiden dan anggota tribunal. Pasal 6 bertujuan untuk memberi menteri kuasa untuk melantik seorang setiausaha kepada tribunal dan apa-apa bilangan pegawai dan kaki tangan tribunal lain sebagaimana yang perlu untuk menjalankan fungsi tribunal. Fasal 7 bertujuan memperuntukkan bahawa bidang kuasa tribunal atau untuk mendengar apa-apa aduan gangguan seksual yang dibuat di bawah bahagian 2 akta yang dicadangkan oleh mana-mana orang, manakala fasal 8 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pengecualian bidang kuasa mahkamah. Fasal 9 bertujuan mengadakan peruntukan bagi penentuan kaedah-kaedah dan tata cara tribunal. Fasal 7 bertujuan memperuntukkan bahawa untuk memulakan suatu prosiding di tribunal, mana-mana orang boleh membuat aduan gangguan seksual di bawah akta yang dicadangkan dengan tribunal dalam borang yang ditetapkan bersama dengan fee yang ditetapkan. Fasal 11 bertujuan memperuntukkan bahawa setiausaha kepada tribunal hendaklah memberi suatu notis
dalam borang yang ditetapkan kepada pengadu dan responden tentang butir-butir tentang hari, masa dan tempat pendengaran apabila suatu aduan gangguan seksual dibuat. Fasal 12 bertujuan bagi persidangan tribunal. Pasal 13 adalah berhubung dengan hak untuk hadir pada suatu pendengaran di hadapan tribunal. Fasal 4 bertujuan untuk semua pendengaran di hadapan tribunal adalah tertutup kepada orang awam. Fasal 15 bertujuan memberi tribunal kuasa untuk mendengar dan menentukan aduan gangguan seksual dalam ketiadaan mana-mana pihak kepada prosiding jika dibuktikan sehingga tribunal berpuas hati bahawa satu notis pendengaran telah disampaikan kepada pihak yang tidak hadir itu dengan sewajarnya. Pasal 16 bertujuan membenarkan tribunal untuk membantu pihak-pihak untuk merundingkan bagi suatu penyelesaian yang dipersetujui bila masa sesuai dan penyelesaian dipersetujui itu hendaklah berkuat kuasa sebagai suatu award tribunal. Pasal 17 bertujuan mengadakan peruntukan bagi rujukan kepada Hakim Mahkamah Tinggi. Pasal 18 bertujuan untuk tribunal hendaklah menerima pakai apa-apa tata cara sebagaimana dipikirkan patut oleh tribunal jika tiada peruntukan dibuat yang berhubungan dengan tata cara tribunal. Pasal 19 pula bertujuan memperuntukkan bahawa tribunal hendaklah membuat awardnya dalam masa 60 hari dari hari pertama pendengaran. Pasal 20 menerang perintah yang boleh dibuat oleh tribunal dalam membuat award. Pasal 21 bertujuan mengadakan peruntukan bagi penalti jenayah bagi ketidakpatuhan apa-apa award yang dibuat oleh tribunal. Pasal 22 bertujuan untuk menjelaskan bahawa suatu award yang dibuat oleh tribunal adalah muktamad, mengikat semua pihak kepada prosiding dan disifatkan sebagai suatu perintah mahkamah dan hendaklah dikuatkuasakan dengan sewajarnya oleh mana-mana pihak kepada prosiding itu. Pasal 23 bertujuan untuk memperuntukkan bahawa mana-mana pihak kepada prosiding tribunal boleh memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mencabar suatu award dalam prosiding itu hanya atas alasan ketidakaturan yang serius yang menjejaskan award itu. Pasal 24 bertujuan memperuntukkan bahawa Ketua Setiausaha Kementerian yang bertanggungjawab bagi pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat hendaklah menjadi pentadbir anti gangguan seksual. Pasal 25 bertujuan mengadakan peruntukan bagi fungsi dan kuasa pentadbir anti gangguan seksual. Pasal 26 memberi menteri kuasa untuk membuat apa-apa peraturan sebagaimana yang perlu atau sesuai manfaat berkenaan dengan tribunal, dan seterusnya adalah pasal 27 iaitu bertujuan menjelaskan bahawa walau apapun suatu aduan gangguan seksual yang dibuat di bawah akta ni, seseorang pengadu atau mana-mana orang lain tidak terhalang daripada membuat satu laporan polis bagi apa-apa kesalahan yang berhubungan dengan gangguan seksual di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Jadi adalah menjadi harapan KPWKM seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. KSU tadi. RUU AGS ni juga dihasratkan untuk membantu meningkatkan kefahaman dan kesedaran tentang perlakuan gangguan seksual serta menghapuskan budaya menormalisasikan gangguan seksual sebagai gurauan atau perkara biasa. Dan sebagai makluman, RUU ini tidak hanya tertumpu kepada wanita sahaja, tetapi ianya mencakupi semua. Kanak-kanak termasuklah lelaki. Lelaki pun ada juga yang diganggu secara sexual harassment. Jadi inilah satu-satunya undang-undang yang mencakupi keseluruhan ke semua tempat, tidak tertumpu hanya di tempat kerja sahaja, dan satu-satunya perundangan yang ada yang memberi remedi kepada mangsa. Kebanyakan daripada perundangan yang ada semuanya tertumpu kepada menghukum pelaku tetapi tidak memberi tidak redress kepada mangsa. Mana kalau kata mangsa tu trauma lah dia.
Sampai maknanya dia seorang yang harus melalui proses tu. Kalau dah tahap teruk, maknanya pergi ke kaunseling ataupun psikiatrik di hospital. Tetapi inilah melalui RUAJS inilah maknanya mereka yang memang benar-benar terkesan diganggu secara seksual, maknanya yang boleh menggunakan RUAJS ini dan pendengaran itu dibuat melalui tribunal. Saya rasa setakat itu saja penerangan saya. Jadi kalau untuk melihat secara terperinci berkaitan dengan RUU ini, bolehlah melihat melalui laman web Parlimen, Dewan Rakyat. Memang kita dah masukkanlah untuk daripada bacaan kali kedua di Dewan Rakyat dan seterusnya di Dewan Negara. Saya rasa setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.